pengenalan white spot disease iaitu WSD yang merupakan satu penyakit berjangkit bagi spesies udang. Kadar kematian dia sangat tinggi di mana kebanyakan udang ni akan mati bila dijangkiti penyakit ni. Simptom yang dialami udang ni apabila dijangkiti adalah anorexia. Lepas tu dia akan melunturkan warna merah pada badan dia dan pembentukan bintik putih. Terusnya penyebab bagi penyakit ini adalah white spot syndrome virus WSSD. Virus ini merupakan dalam kategori family Nemaviride iaitu genus Whispovirus. Virus ni akan menjangkiti haiwan selain udang adalah di bawah subphylum Crustacea. Maksudnya udang pun termasuklah tapi ada juga haiwan-haiwan lain kat bawah subphylum tu. Lepas tu penyakit ini akan disebabkan melalui dua cara iaitu vertikal dan horizontal. Lagi sekali WSD ni mula ditemui pada tahun 1993 di Jepun iaitu pada udang Penis japonicus. Tapi bila dicek balik oleh penyelidik kat sana, diorang syaki yang penyakit ini berasal daripada Taiwan dan China iaitu pada tahun 1991 dan 1992. Bahagian yang seterusnya adalah kepentingan. Saya akan menyentuh dua jenis kepentingan. Yang pertama, mengapa pentingnya industri udang galah ini terhadap negara? Yang pertama, permintaan udang galah itu yang tinggi menyebabkan industri ini membawa pulangan hasil yang tinggi. Dan sekitar 6 bulan sahaja, seekor udang galah itu mampu mencapai berat matang sekitar 25 gram hingga 50 gram lalu boleh dipasarkan. Dan berat sekilogram mampu mencapai 60 hingga 80 ringgit Malaysia per kilogram. Faktor muka bumi. Malaysia mampu menjadi antara negara pengeluar utama udang galah dunia seperti negara serantau yang lain seperti Thailand dan Indonesia kerana mempunyai faktor muka bumi yang sangat-sangat sesuai untuk melakukan peternakan udang galah. Kepentingan yang kedua, kita akan melihat kenapa pentingnya untuk mengekang penyakit bintik putih pada udang galah yang mampu mempengaruhi industri udang galah negara. Yang pertama, penyakit ini mampu menyebabkan kualiti udang galah itu menurun. Tambahan lagi, penyakit ini mampu menyebabkan kematian kerana penyakit ini sangat cepat menular. Dalam sekitar 2 hingga 4 hari sahaja, populasi sesebuah udang itu mampu mati atau akan mati disebabkan penyakit ini. Lantas menyebabkan keluaran hasil untuk industri ini menurun. Dapat negara yang turut meletakkan syarat supaya udang yang diekspor itu harus bebas daripada penyakit bintik putih. Aplikasi teknologi genetik dalam menangani masalah bintik putih pada udang galah. Terdapat beberapa sebab mengapakah ilmu genetik ini sangat penting kerana sifat agresif penyakit ini merupakan adaptasi dan evolusi terhadap amalan peternakan udang dan juga perubahan genetik dan kecergasan telah terjadi dalam pelbagai populasi virus sejak virus ini telah ditemui. Oleh itu, ilmu genetik ini sangat sesuai dan penting untuk menangani masalah ini. Terdapat beberapa aktiviti dilakukan seluruh dunia untuk menangani masalah ini seperti imunostimulasi, aktiviti peternakan umum dan juga aktiviti virusik. Aktiviti peternakan umum dijalankan seluruh dunia untuk menangani masalah ini. Contohnya, menggunakan kalsium oksida untuk mengeringkan tanah kolam. Tetapi kebanyakan aktivitinya menggunakan PCR sebagai alat bantuan. PCR dapat mengesan virus bintik putih ini pada udang galah. Bukan sahaja itu, ramai saintis mengesyorkan protokol PCR 2 langkah sebagai protokol alternatif yang sangat sensitif dan spesifik untuk ujian Western blot untuk pengesanan virus bintik putih ini. Saya akan membentangkan tentang imunostimulasi di mana ia merupakan satu cara untuk merawat ataupun mencegah jangkitan virus WSSV ini, White Spot Syndrome Virus, dalam industri udang galah, peternakan udang galah. Apa yang negara India telah melakukan ialah dengan menggunakan imunostimulan, di mana imunostimulan ini bermaksud ekstrak daripada tumbuhan seperti Allium sativum, Curcuma longa, Aegle mammalus, Orchicum secund dan
lain-lain lagi seperti yang tertera di dalam slide untuk mencegah jangkitan virus ini pada udang galah. Selain daripada ini, ada juga kajian yang telah dilakukan untuk mengetahui bahawa ekstrak Avicennia species dan Soneraceae species boleh digunakan ataupun tidak untuk merawat ataupun mencegah jangkitan virus ini pada udang galah. Dan keputusan daripada kajian itu ialah 250 ppm merupakan dos yang optimum untuk meningkatkan kadar kelangsungan hidup udang galah yang dijangkiti dengan virus tersebut. Seterusnya ialah dengan menggunakan aktiviti virusid di mana erythromycin, antibiotik ini secara khususnya, secara khasnya digunakan untuk merawat penyakit bintik putih pada udang galah dengan mencampurkan 1 sudutek erythromycin dalam 1 kilogram makanan. Seterusnya iaitu potensi ilmu genetik dalam industri, seperti contoh strategi teknik mengatasi penyakit virus bintik putih terhadap udang galah dalam industri, seperti penggunaan kapur dalam membersihkan kolam udang galah. Kapur membantu dalam memusnahkan patogen yang menyebabkan penyakit. Keburukan pula, ia memerlukan proses yang sangat lama dan rumit dan hanya boleh diaplikasikan kepada peternak yang mempunyai kolam yang besar dan mencukupi. Ia juga memerlukan kos yang tinggi untuk pembelian kapur, kolam dan alat pembersihan. Teknik seperti memiliki atau membeli udang galah yang telah disaring juga dapat membantu dalam mengelakkan udang galah dari dijangkiti penyakit virus bintik putih dan mengurangkan kebarangkalian udang galah untuk dijangkiti penyakit. Keburukannya pula ialah proses ini amat rumit dan mengambil masa yang lama jika terdapat jumlah udang galah yang sangat besar dan ia memerlukan kos yang tinggi. Bagi menambah baik strategi ini, penternak boleh memastikan bahawa udang galah yang ternak dan diambil ialah merupakan dari kawasan yang kadar virus bintik putihnya yang tidak tinggi. Penternak juga boleh menggunakan iodin sebagai ejen pencuci telur udang galah. Hal ini kerana virus bintik putih boleh melekat pada telur udang galah dan iodin boleh membantu dalam membersihkan telur dan melawan virus termasuk epizootic shell disease. Manakala penggunaan bahan kimia seperti iodin dengan kepekatan dan kuantiti yang salah akan menyebabkan kerosakan kepada telur udang galah. Bagi menambah baik strategi ini, kawasan penetasan perlu disinfektan dengan lebih kerap dan penggunaan teknologi EM iaitu efektif mikroskop iaitu microbiome dalam menulingkan air kolam perlu diterapkan. Seterusnya, strategi yang digunakan adalah penggunaan probiotik dan immunostimulan seperti beta-glucan, vitamin C dan ekstrak rupai laut dan elakkan penggunaan bahan kimia ataupun produk terlalu banyak. Walaupun kos probiotik dan immunostimulan ini memakan kos yang tinggi dan terdedah kepada produk tiruan, tetapi ianya dapat menepasti perubahan udang galah tersebut dengan lebih cepat dan membaik pulih sistem imunisasi udang galah tersebut. Antara penambahbaikannya, kita gunakan teknik EM. Sekali para peternak hendaklah memelihara stok larva pasca ataupun post larva sehingga mencapai PL15. Dan kami akan uji post larva tersebut dengan ujian tekanan dan PCR. Ianya adalah untuk memastikan larva tersebut bebas ataupun negatif daripada WSSV. Walaupun keburukannya adalah mengambil masa yang lama, tetapi kebaikannya dapat mengelakkan telur udang menginfeksi kepada kumpulan udang yang lain. Antara penambahbaikannya adalah pada fasa PL ke-15, udang galah tersebut boleh terus disaring menggunakan PCR bagi mendapatkan pengesahan berganda iaitu double confirm bahawa udang galah tersebut masih tidak dijangkiti WSSV. Kesimpulannya, syarikat atau petani yang berada dalam industri udang galah perlu mempunyai kaedah dan strategi untuk mencegah penyebaran dan menghilangkan patogen. Yang kedua, sistem pengairan kolam penting untuk selalu dipantau. Hal ini kerana penyakit white spot disease selalunya disebabkan oleh air kolam yang tidak bersih yang menyebabkan peningkatan populasi patogen di dalam kolam. Yang ketiga, pemeriksaan ke atas kolam dan udang perlu dijalankan untuk memastikan udang yang baru bebas jangkitan sebelum dimasukkan semut ke dalam kolam. Yang keempat, syarikat dan petani perlulah mengamalkan amalan pertanian baik
Ini untuk mengekalkan kualiti air dan tanah yang baik dan juga memastikan penggunaan makanan yang betul dan kesihatan yang udang yang baik dapat dipantau melalui pemantauan berkala. Yang kelima, syarikat perlulah mengelakkan penggunaan bahan kimia dan antibiotik dan menukarkannya kepada probiotik. Seterusnya, syarikat perlu menggunakan dan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang terbaru dalam industri aquaculture. Dan akhir sekali, kempen kesedaran masyarakat harus menekankan pendidikan, pengawasan dan kerjasama di peringkat industri dan komuniti tentang penyakit white spot disease dan white spot syndrome virus.